Bab manusia yang paling utama ialah yang beriman, mukmin, yang berjihad dengan nyawa dan harta bendanya, yakni dengan mengorbankan nyawa dan harta bendanya di jalan Allah. Dan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, kamu berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan harta benda kamu dan nyawa kamu, hingga kepada firman-Nya, dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Atha bin Yazid bahawa Aba Sa'id menceritakan kepadanya, katanya, ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Manakah manusia yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mukmin yang berjihad fi sabilillah dengan nyawanya dan harta bendanya. Mereka bertanya, kemudian siapa? Dia berkata, mukmin yang berada pada mana-mana lembah, dia takut kepada Allah dan meninggalkan manusia kerana kejahatannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab bahawa Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan orang yang berjihad di jalan Allah, dan Allah Maha mengetahui, Allah lebih mengetahui tentang orang yang berjihad di jalannya itu, sama seperti orang yang sentiasa atau terus menerus berpuasa dan terus menerus bersembahyang. Dan Allah menjamin untuk orang yang berjihad di jalannya, jika dimatikannya, untuk memasukkannya ke dalam syurga, atau mengembalikannya dengan selamat sejahtera, atau jika tidak dimatikannya, dikembalikannya dengan selamat sejahtera bersama-sama dengan pahala ataupun ghanimah. Ini bab doa untuk jihad dan syahadah, mati syahid, untuk lelaki dan perempuan. Umar berkata, ya Allah, kurniakanlah kepadaku mati syahid di negeri Rasulmu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ummi Haram binti Milhan. Ummi Haram memberi makan kepadanya. Ummu Haram adalah isteri Ubadah bin As-Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Jadi tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu masuk ke rumah Ummu Haram dan selalu dia beri makan. Jadi kana masuk pada fi'il mudhari' itu menunjukkan madhi istimrari, mana selalu pada masa yang lalu. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah dia, dia pun memberi makan kepadanya, dan dia mencari kutu di kepalanya, yang di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur, kemudian terjaga dalam keadaan dia suka. Ummu Haram bertanya, Ummu Haram berkata, saya bertanya, apakah yang membuat engkau suka wahai Rasulullah? Jawabnya, satu kumpulan dari umatku ditunjukkan kepadaku sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah. Mereka meredah tengah laut ini sebagai raja-raja di atas singgah sana, atau seperti raja-raja di atas singgah sana mereka. Syak Ishaq kata, maknanya dia Syak Ishaq dalam meriwayatkan hadis ini dengan syak mulukan alal asirah ataupun mithlal muluk alal asirah. Kata Ummu Haram, saya berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar
dimasukkan saya sebagai salah seorang dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya. Kemudian dia meletakkan kepalanya, kemudian terjaga pula dalam keadaan dia suka. Aku berkata, kata Ummu Haram, apakah yang membuat engkau ketawa wahai Rasulullah? Apakah yang membuatkan engkau suka wahai Rasulullah? Dia berkata, satu kumpulan dari umatku dikemukakan kepadaku, ditunjukkan kepadaku sebagai pejuang-pejuang fi sabilillah, sebagaimana yang telah disebutkannya pada kali yang pertama tadi. Kata Ummu Haram, aku berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dimasukkannya aku sebagai salah seorang dari mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anti minal awwalin, engkau termasuk dari kumpulan yang pertama. Di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Ummu Haram telah meredah laut untuk berjihad. Lalu dia terjatuh dari kenderaannya pada ketika dia keluar dari laut dan mati. Ini bab darajat orang-orang berjihad di jalan Allah. Dikatakan hadhihi sabili wa hadha sabili. Abu Abdullah berkata, ghuzzan mufradnya ialah ghazin, hum darajatun maknanya lahum darajatun. Mereka mempunyai banyak darjat. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan mendirikan sembahyang, berpuasa bulan Ramadan, maka mestilah kepada Allah, Allah menjamin untuk memasukkannya ke dalam syurga, sama ada dia berjihad fi sabilillah atau dia duduk di bumi di mana dilahirkannya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tak bolehkah kami sampaikan berita gembira ini kepada orang ramai? Dia berkata, ini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam syurga itu ada 100 darjat yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Di antara 2 darjat daripada darjat-darjat itu seperti mana di antara langit dan bumi. Kalau kamu memohon dari Allah, maka hendaklah kamu memohon, hendaklah kamu meminta darinya Al-Firdaus, kerana ia adalah syurga yang paling utama dan syurga yang paling tinggi, syurga yang paling istimewa, awsatul jannah, dan syurga yang paling tinggi. Urahu qal, saya rasa dia berkata, wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya adalah arash ar-rahman, wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya lah terpancar atau keluar sungai-sungai syurga itu. Muhammad bin Fulayh berkata dengan meriwayatkan dari ayahnya, wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya terletak arash ar-rahman. Diriwayatkan daripada Samurah, katanya Nabi SAW bersabda, menceritakan, malam tadi saya bermimpi 2 orang datang kepada saya. Mereka berdua membawa saya naik kepada satu pokok dan memasukkan saya ke dalam satu tempat yang mana ia adalah tempat yang paling baik dan paling istimewa pernah saya lihat. Tidak pernah saya lihat secantik itu. Mereka berdua berkata, adapun tempat ini, kawasan ini adalah kawasan syuhada ataupun negeri syuhada, kawasan yang luas untuk orang-orang yang mati syahid. Ini bab al-ghadwah war-rawha fi sabilillah, keluar sepagi dan sepetang di jalan Allah. Wa qabu qausi ahadikum minal jannah, dan jarak satu anak panah seseorang dari kamu daripada syurga. Mana jarak seluas
satu anak panah, satu panah daripada syurga. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik dari Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya keluar satu pagi di jalan Allah ataupun keluar satu petang sepetang di jalan Allah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan apa-apa yang terdapat di dalam dunia ini. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Amrah daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, laqabu qausin fil jannah, jarak satu panah, satu busar panah di dalam syurga lebih baik daripada apa-apa yang dinaiki oleh matahari dan apa-apa yang hilang matahari darinya. Jadi lebih baik dari dunia lah. Wa qala al-ghadwatu awir rawha, keluar sepagi atau sepetang fi sabilillah lebih baik daripada apa-apa yang dinaiki, yang disinari oleh matahari dan apa-apa yang hilang matahari darinya. Diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad daripada Nabi SAW sabdanya, ar-rawhatu wal ghadwatu fi sabilillah afdalu minad dunya wa ma fiha, lebih istimewa, lebih utama daripada dunia dan apa-apa yang terdapat di dalamnya, yakni segala isinya. Tengok dulu lah sekali. Jadi kita tengok semula tadi, sebaik-baik manusia, seutama-utama manusia siapa? Yaitu orang mukmin yang berjihad, yang berjuang dengan mengorbankan nyawa dan harta bendanya fi sabilillah. Ini adalah jawapan daripada Nabi SAW, lafaz jawapan daripada Nabi SAW kepada orang yang bertanya dia tentang manusia yang paling istimewa. Dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, dan seterusnya. Itu tajuknya. Jadi di bawah itu Imam Bukhari buat mari dua hadis. Jadi dalam kedua-dua hadis ini terbuktilah apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam tajuk dia tu. Dalam hadis yang pertama, orang bertanya, siapakah manusia yang paling utama, yang paling lebih? Rasulullah SAW menjawab, orang mukmin yang berjihad fi sabilillah dengan nyawanya dan harta bendanya. Itulah yang paling utama. Kerana dalam dunia, dengan dia berjuang begitu, dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang menjamin keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Kalau dia mati pun mati dalam keadaan baik yang menjamin kebaikan akhirat dia. Jadi ramai orang yang berjuang, orang yang perang sana sini, perang semua. Tetapi kalau perang tidak dalam keadaan tidak mukmin, tak ada makna. Bahkan dia menegakkan makna kebatilan, menegakkan maknanya perkara yang tak betul, menyebabkan orang kau sesat lagi. Dengan tegaknya, kalau dia benar, jadi kau teruk lagi manusia, kau sesat lagi manusia. Jadi tidak ada kebaikannya kalau benar pun. Kalau mati pun tidak ada kebaikan juga untuk dia. Jadi yang paling utamanya iaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sekali orang yang berjihad fi sabilillah sampai mengorbankan nyawa dia dan harta benda tu, kerana dengan maksud tu adalah sebaik-baik manusia. Jadi itu yang kemuncaknya kepada dia perang, iaitu dengan mengorbankan jiwa. Perang, terlibat secara langsung dalam perang, dan atas dasar iman, atas dasar akidah, atas dasar kebenaran Islam, untuk mempertahankan Islam. Mati dia
Begitu juga kalau dia kurbankan harta bendanya, itulah hak kemuncaknya. Dan kalau mati syahid, ada hukum-hukumnya tersendiri. Dalam dunia lagi pun jenazah dia tu, mayat dia tu tidak dilayani seperti orang lain. Jadi ada hukum dia tersendiri. Itu hak kemuncaknya. Bawah daripada tu, jika tidak mencukupi syarat ataupun dalam keadaan biasa, ada juga berjuang. Mukmin yujahidu fi sabilillah. Fi sabilillah tu luas. Bukan makna fi sabilillah ni perang saja. Fi sabilillah untuk agama Allah, untuk menegakkan agama Allah. Kita mengajar agama Allah, kita menulis, kita berusaha untuk membangunkan orang-orang Islam, menyedarkan orang-orang Islam, meningkatkan taraf hidup orang-orang Islam, supaya orang Islam ni terselamat daripada gangguan orang kafir. Apa saja usaha kita dengan bersungguh-sungguh, dengan mengorbankan jiwa tu di situ, tenaga, habis-habis fikiran kita gunakan untuk kebaikan orang-orang Islam, untuk agama Allah. Dan begitu juga harta benda pun habis. Itu termasuk juga. Cuma kalau mati, tidak mati syahid, seperti syahid ma'rakah, mana dalam medan perang tu, tidaklah kata hukum-hukum kepada orang mati syahid itu berlaku kepada dia. Tetapi pada hakikatnya dia perang juga tu, mujahid juga tu. Mujahid juga. Dengan apa cara sekalipun, sehingga paling tidak seorang itu berjuang berjuang melawan nafsu dia pun. Waktu pun ialah juga melawan masyarakat dia, sama-sama Islam tak faham. Banyak perkara bid'ah duduk buat, misalnya perkara khurafat, nak lawan waktu tu pun satu hal juga tu. Mendapat tentangan, mendapat cemuhan, mana tidak senang orang, mana sama sedih nak baiki untuk agama Allah SWT yang betul itu tegak. Hak tu payah juga. Mana kalau dia curahkan sepenuh tenaga dia, termasuk dalam hak tu, juga. Jadi kemuncak atau tidak kemuncak tu terhenti pada keadaan. Kita tak boleh dalam keadaan tak cukup syarat dia, kita nak pergi bunuh orang tak tentu kalu, tak boleh lagu tu. Bunuh orang kafir, pergi serang orang kafir tak tentu kalu lagu tu, tak boleh lagu tu, haram. Jadi dalam keadaan biasa, ketika mana tidak ada syarat-syarat untuk perang tu, kau buat hak ni lah, boleh jadi kemuncak pada ketika tu hak lain dalam bentuk lain. Boleh jadi kemuncak pada ketika tu dalam bentuk mengorbankan harta benda, dalam bentuk memerah fikiran, dalam bentuk mencurahkan tenaga, dan sebagainya. Jadi hak tu termasuk mujahid juga tu. Tidaklah maknanya kata pergi perang itu saja. Sebelum perang tu dia ada persediaan dia juga. Jadi begitulah. Lepas pada tu, siapa? Nabi SAW kata, mu'minun fi syi'bin min asy-syi'ab yattaqillah wa yada'un nasa min syarrihi, iaitu seorang mukmin yang berada pada mana-mana lembah, dalam hutan, duduk di tepi bukit mana-mana. Yattaqillah, dia bertakwa kepada Allah. Wa yada'un nasa min syarrihi, dan meninggalkan manusia kerana kejahatannya. Jadi hak ni setengah-setengah orang dia pusing ala ke lain. Dia pusing, maknanya sebaik-baiknya untuk seseorang itu, iaitu dia lari pergi duduk celah bukit, mana-mana bukit, pergi lari meninggalkan masyarakat itu, tak usah cawa ke masyarakat. Setengah orang dia faham begitu, dia ambil daripada hadis ni lah, padahalnya tidak begitu, bukan begitu maksudnya. Lari daripada masyarakat, padahal masyarakat memerlukan dia, tak boleh lagu tu. Anak pinak memerlukan dia, masyarakat memerlukan dia, negara memerlukan dia, dia tinggal pergi lagi duduk dalam hutan. Duduk dalam hutan dengan dia berzikir, dengan dia buat kebajikan cara dia lah, buat kebaikan cara dia, sembahyang apa, tak boleh, bukan begitu cara. Hak ni hadis ni maksud dia lagu lain.
Maksudnya orang tu wa yad'un nasa min syarrihi, mana dia meninggalkan manusia kerana kejahatan dia. Dia ni pasal jenis jahat, tak boleh duduk dalam masyarakat, jenis backing. Untuk menyelamatkan orang Islam yang lain daripada gangguan dia. Al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi, termasuk dalam hal tu. Orang Islam yang sebenarnya ialah orang Islam yang mana orang-orang Islam lain terselamat daripada gangguan lidahnya dan tangannya. Jadi dia tak sewi berlaku gitu. Nak jadi orang Islam sebenar. Jadi sesuai dengan keadaan masing-masing lah. Ada orang cara nak baiki diri dia tu supaya orang lain terselamat daripada dia, dia tidak boleh duduk dalam masyarakat. Dia pergi lari sendiri, bawa diri. Kalau tidak, dia pasal jenis backing. Jadi mula nak kata kat orang kau, menyebabkan jadi sakit hati orang. Mula nak tapau orang kau, nak gocoh orang kau. Jadi itu gangguan dengan tangan dia. Dia tak sewi berlaku begitu. Jadi untuk membaiki diri dia, dia lari meninggalkan orang. Jadi meninggalkan orang kerana kejahatan dia, bukan kerana kejahatan masyarakat. Kerana kejahatan masyarakat, kita kena duduk dalam masyarakat tu, kena baikilah. Kalau kita ni seorang yang mampu. Tapi kalau kita seorang yang tidak mampu, kita orang jahat, duduk dalam masyarakat yang jahat, boleh jadi terpengaruh. Hak lagu tu. Boleh jadi terpengaruh dengan masyarakat yang jahat, ataupun dia sendiri jahat, membawa orang kepada kejahatan. Jadi kalau dengan maksud tu dia lari, itu adalah seorang yang utama juga, lebih juga. Orang Islam yang sempurna juga. Jadi untuk menyelamatkan orang Islam yang lain, dia bawa diri lari. Jadi hak tu adalah orang yang utama juga. Sebab apa? Dia kena mengorbankan kepentingan dia tu, segala kemudahan dia. Segala kemudahan dia. Setengah-setengah orang bila dia jahat ni, dia suka. Dia dapat bully orang. Dia dapat buat kenak ke orang. Dia dapat ganggu orang, dia suka. Orang hormat kepada dia. Setengah-setengah orang lagu tu. Tapi dia tidak. Ya taqillah. Dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu hak tu tidak molek tu. Jadi lebih baik dia pergi duduk lain. Tak ada lah orang tidak kenal dia. Maknanya kerana dia tu bukan apa ni, yad'un nas min syarrihi ni, ini balik kepada al-mujtama'. Tak ada tu perkataan tu. Ataupun balik min syarrihi min syarrin nas. Tapi yad'un nas min syarrihi min syarri nafsihi tu lah. Daripada kejahatan diri dia tu. Sebab tu dia tinggalkan orang. Lagu tu maksud dia. Ataupun kalau dia tidak mampu untuk menghadapi masyarakat, boleh juga. Masyarakat tu teruk sangat, kalau dia duduk situ boleh jadi dia terpengaruh. Boleh juga. Kalau lagu tu. Kalau lagu tu pun boleh lari juga, dah baik juga kalau lagu tu. Tetapi hak makna asal dianya, dia tak sih orang lain terganggu dengan kejahatan dia. Sebab tu dia lari. Jadi tidak nanti lari dalam bukit, tidak nanti lari dalam hutan. Kalau kita tahu dah ni keadaan ni, kalau kita ada boleh menyebabkan jadi berlaku perkara tidak molek, kita pergi lari duduk lain, molek, bagus. Kalau kita tahu dah, kalau kita berjumpa dengan orang boleh jadi kita panah, kecek jadi menyebabkan penyakit hati orang, kita lari, kita nusuk pergi mana-mana, duduk senyap, duduk sorang, tak jumpa dengan orang, bagus. Dalam rumah kita pun tak apa, tak jumpa dengan orang, tak apa tu. Jadi kita lebih tahu apa yang akan dihadapi oleh orang. Adakah orang akan merasai keburukan, kejahatan kita atau tidak? Tapi hak ni nak royaknya, kemuncak dia lari pergi duduk dalam hutan, pergi duduk celah bukit, duduk di mana-mana lembah. Lepas duduk situ dalam keadaan baiki diri, dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Bukan lari dalam hutan pergi nak buka tanah hutan, bukan hak tu maksudnya. Hak ni yattaqillah, dengan maksud takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak baiki diri dia. Jadi hak ni pun termasuk pasal apa dia lebih juga, pasal dia termasuk dalam perjuangan juga tu. Susah juga tu, kena lawan diri dia tu. Sebab kata tadi lah, orang ni kadang-kadang bila dia tu orang biasa, orang gedebek, dia nak tu orang ada sekeliling dia tu, duduk puja dia, duduk angkat dia, dia nak. Tu jiwa orang jenis lagu tu. Tapi bila dia patuh hak tu, dia tinggalkan hak tu, itu mana satu pengorbanan besar tu. Serupa dengan orang yang semua orang nak hidup,
Tu ya pergi berobat, pergi begitu gini, makan pil ni, nak suruh sihat. Tiba-tiba sanggup dia mengorbankan nyawa dia, hilang terus hidup. Sihat pun tak ada, mati terus. Itu kena pengorbanan besar. Sebab tu maknanya lebih dia tu. Sebab dia sanggup mengorbankan kepentingan dia, kemudahan. Dan apa yang dia jaga-jaga sangat tu. Jadi serupa juga yang kedua tu, lagu tu juga. Lepas tu yang kedua ni, perbandingan orang yang berjihad fisabilillah. Dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang berjihad di jalannya. Jadi ini jumlah mu'taridah ni. Allah lebih mengetahui ni. Maknanya tidak semestinya orang pergi berjuang tu maknanya dia dikira syahid selalu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi selalu darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia mati. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau orang berjuang kerana nak menunjukkan keberanian dia, dia bukan syahid, dia bukan mati syahid, dia bukan berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang kerana nak menuntut bela, tak juga, apa payah tu. Jadi orang yang berjuang kerana apa dia lagi? Kerana semangat perkauman dia, kebangsaan yang membuta tuli. Tak kira bangsa dia lah yang paling molek, tak kira betul ke tak betul. Kalau lagu tu itu tak jadi lagu tu. Jadi hak tu yang dikatakan Allah lebih mengetahui tentang orang yang berjihad di jalannya. Maknanya supaya kita ikhlas molek dalam berjuang itu. Sebab itulah Nabi SAW apa ni ada peristiwa Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat sebenarnya berlaku begitu. Bila orang kafir dia hambat orang kafir tu ludah kena atas muka dia tu, dia nak tetap tak jadi. Kalau nak kira boleh dah kalau dia nak bunuh, tapi tak jadi bunuh. Pasal apa orang tanya? Dia takut kerana ludah tu, jadi kerana diri dia, bukan kerana agama Allah SWT. Tengok siapa setara tu jaga. Pasal saat ni lah Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabilih. Takut mari kita nak marah kalau orang ludah atas muka kita, takut kerana kita, bukan kerana agama. Jadi tak jadi pun. Siapa setara tu, jadi dia jaga hati dia. Jadi berjihad itu. Kamasalis shaimil qaim, seperti orang yang berpuasa, yang sentiasa berpuasa. Seperti dalam hadis sebelum pada ni lah, puasa tak berhenti-henti, sembahyang tak berhenti-henti. Seperti orang lagu tu. Mana orang mampu buat begitu? Tidak mampu buat begitu. Dan orang yang berjihad ini, walaupun dia tidak melakukan puasa, tidak melakukan sembahyang tu, pahala tu dia dapat tu serupa dengan demo tu. Dan Allah SWT menjamin untuk orang yang berjihad di jalannya, kalau dia mematikannya, kalau dia mengambil nyawanya, untuk memasukkannya ke dalam syurga, itu dijamin oleh Allah SWT. Atau kalau tidak dimatikannya, Allah SWT jamin untuk mengembalikannya dalam keadaan sejahtera, bawa balik pahala, ataupun ghanimah. Dalam setengah riwayatnya, dan ghanimah. Jadi balik tu dengan sejahtera. Balik dengan sejahtera maksudnya tidak mati lah. Yarji'ahu saliman, tidak mati. Ataupun boleh jadi dia tak ada cedera apa-apa pun boleh balik. Lepas tu ma'a ajrin aw ghanimatin, balik bawa sekali pahala ataupun ghanimah. Maknanya kalau dia tidak dapat pahala, kalau dia tidak dapat ghanimah, dia dapat juga pahala. Jadi di sini bukan bermakna Allah SWT mengembalikan dia dalam keadaan sejahtera, dia awak balik ghanimah, pahala tak dapat. Bukan makna begitu. Kalau dia awak balik pahala saja tak dapat ghanimah, itu ya ada. Tetapi kalau dia awak balik kedua-duanya, ada juga. Kalau dia awak balik satu ghanimah saja, pahala tak ada, itu tak ada lagu tu. Lagu tu tak ada lagu tu. Sebab hak ni jaminan Allah SWT apabila seseorang itu berjuang dengan baik. Ini orang panggil, kalau kita belajar dalam mantik,
mani'atul khulu orang panggil. Qadiyah mani'atul khulu. Mana nak tak ada kedua-duanya tu tak ada, tak mungkin. Mesti ada salah satu. Kalau ada kedua-duanya tak apa. Tak ada kedua-duanya tak ada. Beripun kedua-duanya boleh. Bukan mani'atul jam'i, tetapi mani'atul khulu. Bukan mani'atul jam'i. Kalau mani'atul jam'i tak boleh nak impun kedua-dua. Pahala tu dengan ghanimah tu dapat kedua. Tak boleh kalau lagu tu. Kalau mani'atul jam'i, ni mani'atul khulu, maknanya sekurang-kurang dia dapat satu. Kalau dapat kedua, ya boleh kita terima. Sebab kita katalah, selalu kita dengar dalam TV, dalam radio, orang ni kalau sabit kesalahan dia, maka dia boleh dipenjara 5 tahun, atau apa nama ni, denda sekian-sekian banyak, atau kedua-duanya sekali. Nak ada kedua-duanya sekali ni tak apa, ada salah satu pun tak apa. Tak ada kedua-duanya, itu tidak mungkin. Tidak lepas sajalah maknanya. Itu orang panggil mani'atul khulu dalam istilah mantiknya. Atau kalau kita terima dalam setengah-setengah riwayat, seperti dalam riwayat Muslim, ma'a ajrin wa ghanimatin, bersama dengan pahala dan ghanimah. Kalau lagu tu tidak timbul lah, tak ada masalah mani'atul khulu ke apa, tak ada lah waktu tu. Ataupun au di sini dengan makna waw pun ada juga. Kadang-kadang diguna au dengan makna waw, boleh juga. Tetapi hak lebih moleknya kita pakai macam tadi lah, au dengan makna au lah. Baiklah. Jadi sebab apakah kelebihan ni, kelebihan orang yang berjihad dengan harta benda dan nyawa dia ni? Sebab dia dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga. Dan itulah sebesar-besar kemenangan. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Apabila seorang itu dapat syurga, jamin dah syurga. Kalau balik tidak saja, balik boleh pahala, ataupun boleh pahala dengan ghanimah, kedua-dua sekali. Jadi itu yang untung. Jadi sebab itulah dia nak isyarat dalam terjematul bab dia tu, dia mari ayat tu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada manusia, yakni orang-orang Islam, iaitu mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan. Jadi perniagaan ni orang nak untung. Jadi hidup kita ni satu peluang untuk mendapat untung. Jadi untung tu, untung hak dalam dunia ni dia boleh hilang. Jadi untung yang sebenarnya iaitu untung yang membawa kita bahagia di dunia dan di akhirat. Hak paling lebih-lebih lagi maknanya hak di akhirat itu, iaitu apa dia? Kita beriman dengan Allah dan Rasulnya dan berjihad. Dia kena ada hak tu dulu, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Lepas tu baru berjihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi hak tu, orang yang buat lagu tu dalam hidup dia adalah orang yang beruntung, besar untung dia tu. Pasal satu itu perniagaan dia tu menyelamatkan dia daripada neraka. Ini menunjukkan bahawa masuk syurga tu dengan tidak masuk neraka dah. Orang yang mati syahid, orang yang berjuang mengorbankan nyawa dia, itu maknanya begitu. Jadi tentu sekali lebihlah orang yang seperti itu. Pada tu doa untuk berjihad dan mati syahid, boleh ke tidak? Dia nak ayatnya boleh untuk lelaki dan perempuan. Perempuan boleh juga, bukan untuk lelaki saja. Jadi hak dalam hadis dulu dia kata jihad bagi kamu yang paling afdalnya iaitu jihad haji mabrur. Hak tu satu keistimewaan yang diberikan kepada perempuan. Bukan bermakna perempuan dilarang daripada mengikuti perang. Mana kalau perempuan pergi perang, maknanya dia dapat pahala kurang daripada lelaki? Tidak. Dan boleh pergi perang pun. Tapi sebagai suatu keistimewaan kepada dia, kalau dia tidak pergi pun oleh kerana dia menjaga kepentingan dan anak pinak yang ditinggalkan oleh suami dia, harta benda yang ditinggal oleh suami dia, jaga hak tu Allah SWT beri ganjaran besar juga. Lepas pada tu kalau dia pergi haji pula, lagi besar lagi. Jadi dia ikut serta tu, ikut serta supaya dia ikut serta dalam perang lah. Tetapi kalau dia ikut serta dalam perang, apakah makna tak boleh?
boleh juga. Kalau lah berdasarkan hadis dulu, lakunna afdalul jihad hajjum mabrur. Kalau kita pakai daripada situ kita nak faham orang perempuan ni tak boleh pergi berjihad, tentulah tidak ada hadis-hadis seperti yang kita akan baca. Jadi sahabiat Nabi SAW selepas daripada wafat dia pun masih lagi pergi perang lagi. Ini menunjukkan bahawa tidak mansuh hukum perempuan itu pergi perang. Dan begitu juga tidak kata padan dengan dia pergi haji saja ataupun dia duduk di rumah saja boleh pahala dah. Kalau dia pergi berjihad, pahala dia tidak melebihi kalau dia pergi haji. Tidak. Hak ni dia tetap lebih. Dan kelebihan itu diperolehi sama-sama oleh lelaki dan perempuan. Jadi bila kata perempuan ini, lelaki nak minta doa nak pergi berjihad, lepas tu nak mati syahid, apakah bermakna kita minta biar Allah SWT mati kita, biar orang kafir ni menguasai kita dan mengalahkan kita dengan membunuh kita? Mana begitu kah? Tidak makna begitu. Dia ajar kita supaya kita menang, supaya kita mencapai kejayaan dalam peperangan ke apa tu. Kita berdoa supaya kita menang ke apa tu. Tapi di sini maksudnya doa tu doa dapat darjat atau maqam syahadah. Jadi tidak semesti maknanya kita doa nak suruh orang kafir menguasai kita biar orang kafir menang sini, tidak gitu. Maknanya biar kita dapat maqam itu. Seperti Sayyidina Umar, walaupun dia tidak pergi perang, tapi maqam syahadah tu dia dapat. Tu maqam tu yang penting. Sebab itu dia Sayyidina Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi baladi rasulik. Maknanya dia tidak pergi perang. Hak ni pada ketika dia mati ni, tapi dia mati ditikam pada ketika dia sembahyang subuh. Jadi hak tu pun ada syahid jugalah tu kira-kiranya. Maqam syahadah. Bukan mati syahid dalam perang, tapi maqam itu maqam syahadah juga. Pasal apa? Pasal orang marah ke dia tu, orang yang bunuh dia tu adalah orang kafir, dan bunuh dia tu kerana tak suka kepada dia lah, kerana dia meninggikan agama Allah SWT. Dia kuat membela agama Allah SWT, jaga agama Allah SWT. Kerana itu jadi orang tidak senang dengan dia tu. Jadi kerana agama, bukan kerana peribadi. Jadi bila kerana agama, jadi orang buat kenak ke dia, orang bunuh dia tu, jadi dia dapat maqam tu juga. Sebab maknanya hakikat perlawanan di antara agama ni, bukan perlawanan peribadi. Maknanya kalau seseorang tu marah pada kita kerana agama, siapa dia bunuh kita, dapat maqam syahadah juga tu. Walaupun tidaklah mati syahid seperang dengan orang kafir, tapi hakikat dia, hakikat syahadah itu dapat juga. Seperti seseorang kita tengok ulama-ulama yang duduk mempertahankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah sehingga dia bunuh, dia bom, dia bedil misalnya, lagu tu dapat maqam syahadah. Tu yang dikatakan maqam syahadah tu. Begitu juga untuk membela orang Islam, untuk menaikkan masyarakat Islam jadi pemimpin negara, orang bedil dia misalnya, supaya juga maqam syahadah. Tidak mati dalam medan perang dengan arti dimandikan jenazah dia tu, disembahyangkan dia, dikapankan dia supaya orang lain, tapi maqam tu maqam syahadah. Jadi hak tu kita boleh doa tu, dan molek kita doa hak tu. Bukan makna mati syahid ni mesti kita masuk pergi perang, lepas tu menang orang kafir, lepas tu jadi kita mati, kita doa kekalahan kita lah soalannya. Bukan gitu maksudnya. Maknanya kita berdoa supaya kita mati dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu. Dalam usaha kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu orang bunuh kita. Tidak mesti masuk dalam medan perang. Jadi kalau kerana tu dapatlah hak tu. Jadi alpa pada tu dia mari ni cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu masuk ke rumah Ummu Haram binti Milhan, dan dia selalu beri makan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni siapa? Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur nak atas dia tu, atas riba dia, cari kutu Nabi. Mana sikat rambut dia. Siapa dia? Dia ni termasuk dalam mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, susu. Jadi mahram dengan dia lah. Bukan perempuan ajnabiyah.
bukan perempuan yang asing daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Ummu Haram ni pada ketika tu tentulah kita kata dia lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak pernah sabar kita kata seorang perempuan walaupun mak saudara pun lebih muda jauh daripada dia duduk atas riba tu pada keadaan suami dia ada. Tak pernah sabar tu. Jadi maknanya pada zaman Muawiyah atau zaman Sayyidina Uthman itu, zaman Muawiyah itu zaman mana tentera itu dipimpin oleh Muawiyah, tapi zaman pemerintahan Sayyidina Uthman, mana dia masih ada lagi, mana umur dia panjang, tua dia lah kira-kiranya, maknanya pergi perang, tua apa tak apa juga, tina apa tak apa juga. Apabila kita kata perang ni boleh pergi, orang lelaki orang perempuan, dia tidak boleh pergi saja begitu sehingga jadi fitnah, jadi menyusahkan orang lain. Bermakna perempuan boleh dilatih sebagai tentera pun boleh, bukan lelaki saja boleh belajar silat ke apa, boleh belajar pegang bedil, menembak ke apa, perempuan pun boleh. Sebab bila kata dia boleh pergi perang, takkanlah pergi untuk menyusahkan orang lain pula nak jaga dia, nak heret dia. Tidak lagu tu. Bahkan adalah tu sumbangan yang boleh dia berikan dalam apa-apa perkara. Hak biasanya untuk merawat orang-orang sakit, hak luka-luka, beri minum, masak, apa semua tu, hak tu lah, beri semangat, perangsang. Tapi jika perlu, mereka juga terlibat secara langsung dalam perang itu. Jadi tentu sekali mereka ini juga dilatih. Jadi satu kali itu dia pergi makan, masuk ke rumah Ummu Haram, dia beri makan di rumah dia tu. Pada tu duduk gitu, Rasulullah pun tertidur, lepas tu dia pun terjaga, dia suka. Ummu Haram bertanya, apakah yang membuatkan kau suka wahai Rasulullah? Kata dia, ditunjukkan kepadaku pejuang-pejuang fi sabilillah, mereka meredah lautan, tengah laut ini, sebagai raja-raja di atas singgasana. Maknanya begitu hebat, begitu megah, begitu dimuliakan, seperti raja-raja di atas singgasana. Jadi apa yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, mana raja-raja di atas singgasana. Lepas tu benda ni sebagai suatu yang molek, dan yang berlaku begini ni dalam kenyataannya sahabat-sahabat yang pergi itu, sahabat-sahabat yang pergi. Apakah sahabat-sahabat ni seperti raja-raja di atas singgasana? Jawabnya tidak. Sahabat-sahabat itu tidak maknanya hidup seperti kehidupan raja-raja ajam yang mana hidup dengan penuh kemewahan. Tapi kok mana-mana pun dalam hadis ini dia ada juga isyarat bahawa raja duduk di atas singgasana tu semata-mata sekadar itu untuk menunjukkan kehebatan dia tu, tidaklah menjadi kesalahan, bukan suatu yang aib, bukan suatu yang tercela, tidak boleh sama sekali dalam agama. Kalau tidak ditunjukkan kepada Nabi SAW dalam rupa tu. Dan ini tentunya takbir dia ni untuk sahabat-sahabat dia. Jika perlu boleh buat begitu jika perlu. Jadi keadaan seperti itu boleh atau tidak boleh tu dia ditentukan oleh keadaan politik semasa. Benda tu. Keadaan politik semasa. Jadi kalau kita tidak berapa reti cara ke politik ni, kita tak boleh nak mudah-mudah menyalahkan lah. Tidak boleh mudah-mudah menyalahkan. Nak kata duduk di atas singgasana tu tidak boleh. Jadi dengan pakaian yang kemah itu tidak boleh. Tak boleh kita mudah-mudah begitu. Ni di antara dalil yang menunjukkan boleh lagu tu, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Walau bagaimanapun ini bukan galakan daripada Nabi SAW supaya buat gitu, tidak. Jika diperlukan. Sebab itu dalam sejarah Islam, walaupun pemerintahan beraja pun, pemerintahan kesultanan di mana-mana, sultan berapa lama dah, diiktiraf, dianggap sebagai raja Islam juga dan negara Islam juga, oleh kerana dia melaksanakan hukum Islam itu. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat dia bukanlah dalam bentuk raja-raja. Dia tidak memerintah dalam bentuk cara raja-raja begitu, tidak. Dan hak itulah pemerintahan, bentuk pemerintahan Islam yang paling ideal. Sepatutnya kena menuju berusaha ke arah itulah, iaitu ke arah khilafah Islamiyah. Khilafah.
bukan ke arah mulukiyah ataupun sultanah. Bukan begitu. Jadi sistem itu bukan sistem hak asal, tidak. Jadi sistem sultanah ataupun mulukiyah itu bukan sistem pemerintahan Islam yang asal. Sistem pemerintahan Islam yang asal ialah khilafah. Jadi khilafah itu itulah cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia. Lepas tu kata Ummu Haram, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah biar saya ni termasuk dalam mereka itu. Jadi makna sini makna doa. Jadi dia tu perempuan, dia minta Nabi biar doa untuk dia ni masuk pergi berjihad. Apabila berjihad ni maknanya boleh jadi mati. Bila mati syahid. Lepas tu kata Ummu Haram, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah biar saya ni termasuk dalam mereka itu. Jadi makna sini makna doa. Jadi dia tu perempuan, dia minta Nabi biar doa untuk dia ni masuk pergi berjihad. Apabila berjihad ni maknanya boleh jadi mati. Bila mati syahid. Lepas pada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun doalah untuk dia. Lepas pada tu dia tidur pula. Dia sedar tu, dia suka pula. Dia tanya pula, Ummu Haram tanya pula, apakah yang membuat engkau ketawa wahai Rasulullah? Dia kata, satu kumpulan daripada umatku ditunjukkan kepadaku sebagai pejuang-pejuang fi sabilillah. Supaya yang pertama jugalah dia kata. Ummu Haram pun kata, wahai Rasulullah, doalah kepada Allah biar saya ni termasuk salah seorang daripada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, engkau termasuk dalam golongan yang pertama. Golongan yang pertama. Pada tu cerita dia ni di zaman pemerintahan Muawiyah. Jadi kebanyakan ulama mengatakan di sini di bawah pimpinan Muawiyah. Bukan pemerintahan Muawiyah, zaman pemerintahan dia, zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Tapi dia menjadi gubernur di Syam pada ketika itu. Jadi di bawah pimpinan dia lah begitu. Itulah yang dikatakan sebagai zaman Muawiyah. Sebab di zaman Muawiyah adalah peperangan kali yang kedua, pergi serang apa nama ni? Pergi serang ni Cyprus itu. Kali yang pertama semasa Sayyidina Uthman itu. Dan panglima agung dianya ialah Sayyidina Muawiyah. Di zaman Muawiyah sendiri sekali lagi, ni golongan yang kedua. Dalam hadis ni menunjukkan ada dua golongan, dua pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Muawiyah. Pasukan yang kedua dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, anak dia. Dan ini menunjukkan, kedua-dua hadis ni menunjukkan kelebihan Muawiyah dan Yazid itu. Pada masa Yazid tu jadi panglima agungnya, bersama-sama dia tu ramai sahabat-sahabat, termasuk Abu Ayyub Al-Ansari, pergi perang ke Turki ke apa tu. Dan sampai sekarang ni mana kubu Abu Ayyub tu masih lagi ada di Turki tu. Itu pada ketika dia keluar di bawah pimpinan Yazid lah. Dan termasuk Sayyidina Hussein sendiri pun pergi juga. Sayyidina Hasan pun ramai lagi sahabat-sahabat yang lain pergi. Jadi hadis ini lebih diutamakan daripada yang lain-lain yang mengatakan Yazid ni suka menyanyi, suka menari dengan perempuan-perempuan, mabuk semua, suka main dengan kera ke apa tu. Hak tu tak betul, cerita tu karut semata-mata. Kalau memang betul lagu tu, takkanlah mana sahabat-sahabat boleh terima dia ni jadi sebagai ketua, duduk di bawah pimpinan dia. Orang-orang besar ni takkanlah lagu tu. Apalagi di tempat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala jayshin min ummati yaghzuna al-bahr qad aujabu. Tentera yang mula-mula daripada umatku yang meredah laut, qad aujabu, sudah pasti mereka yang ni akan mendapat syurga. Jadi itu menunjukkan Muawiyah itu mana seorang yang dijamin juga dalam hadis itu sebagai ahli syurga. Jadi kalau orang lain hok ikut serta bersama dia tu, Nabi SAW kata pasukan tentera tu dijamin syurga, takkanlah dia hok kepala sekali tu masuk neraka. Takkanlah lagu tu. Takkanlah dia tu hok jadi ketua tu maknanya tidak masuk syurga, sedangkan orang lain pun masuk syurga. Jadi ini adalah keistimewaan dia, kelebihan dia. Jadi hadis-hadis lain tu tak padan nak lawan dengan hak ni.
hak nak kata dia ni jahat, dia gitu gini, tak ada lagu tu. Kalaulah dia tu lagu tu sungguh, macam mana sahabat-sahabat boleh terima dia tu? Macam mana Sayyidina Osman ni boleh lantik dia sebagai gubernur sampai begitu umur tu? Percaya kepada dia tu macam mana? Tentu sekali tidak patut. Kecuali kita sanggup korbankan semua tu. Kita sanggup korbankan, tak saya pakar semua, tak saya tengok belakang dah ni. Riwayat Muawiyah misalnya, kita kata baru ni dalam Muslim kita jumpa apa nama ni, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tu riwayat Muawiyah berapa banyak, semua ambil riwayat tu. Dalam Bukhari pun ada juga. Jadi kalau Muawiyah tu mana seorang yang jahat, maka dia fasik. Bila fasik, dia bukan perawi yang adil. Bila dia perawi yang adil, macam mana hadis tu jadi hadis sahih kalau dia tidak adil? Jadi tu semua tu, ini bagi kita pakai hak ni. Hak yang kata dia tu tak betul gitu begini tu, cerita sejarah saja. Sejarah yang dibuat oleh orang-orang yang memusuhi sahabat-sahabat ni. Itu hakikatnya, tidak lebih daripada itu. Jadi Ummu Haram ni pergi, dia ikut serta tu. Bila dia keluar, balik dah. Balik tu bila turun daripada kapal, dia tergelincir. Tergelincir bila dia nak naik kenderaan dia. Dalam riwayat disebutkan nak naik keledai dia, tergelincir, keledai itu jatuh lalu mati. Jadi maknanya mati di sini Imam Bukhari nak ayatnya mati lagu mana? Mati syahid ke tidak? Syahid juga. Jadi orang perang ni maknanya tidak semestinya maknanya pergi tengah-tengah perang. Sebab dia pegang dengan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maknanya pasti, maknanya Allah SWT jamin pahala untuk dia tu. Jadi kalau dia keluar untuk Allah dan Rasulnya, tidak semesti dia maknanya siapa, tak ada siapa pun, ataupun tidak mati dalam peperangan betul pun, maknanya dapat dah tu pahala tu. Sebab itu Imam Bukhari buat sini berdoa untuk jihad dan syahadah. Patut Ummu Haram ni mati ni kira mati lagu mana? Jadi Nabi SAW berdoa untuk dia ikut serta saja. Ikut serta saja tu pun satu kelebihan dah. Yang kedua kelebihan dia mati walaupun tidak dalam peperangan tu, ketika balik pun maknanya dalam perjalanan tu dikira syahid juga. Dikira syahid juga. Jadi ni jelaslah. Bila Ummu Haram tu pergi, Ummu Haram pergi itu dalam rombongan yang pertama. Rombongan yang pertama dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Babu darajatil mujahidin fi sabilillah. Ini bab darjat orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi orang yang berjihad fi sabilillah tu banyak pula darjat dia tu. Jadi seperti kita kata tadi, mati di tengah-tengah medan perang lain, mati ala kelik lain, mati maknanya tidak kena senjata kerana jatuh lain. Jadi banyak peringkat pula tu. Walau bagaimanapun mungkin dia banyak ada kaitan dengan niat itu, azam dia tu. Kalau dia sanggup untuk mati, kalau kita kata kalau zaman dulu ditikam lah, kita kata ditikam atau kena anak panah, kita kata sanggup mati kerana itu. Tapi dia tidak mati kerana itu, mati kerana hak lain. Walaupun zahir dia tuku kan, tapi Allah SWT boleh beri darjat seperti orang yang mati dengan senjata tu, serupa juga. Jadi ini bergantung kepada niat dia pula. Darjat dia tu Allah SWT saja yang maha tahu. Jadi Imam Bukhari kata hadhihi sabili, hadha sabili. Nak ayatnya sabil itu muzakkar pun digunakan, muannas pun digunakan. Digunakan sebagai muzakkar, sebagai muannas. Dua-duanya boleh. Qul hadhihi sabili. Hadhihi sabili. Jadi di situ dipakai sabil itu sebagai muannas, sebab itu hadhi. Tetapi hadha pun boleh juga. Dia nak ayat dari segi lughah ya, situ tu. Au kanu ghuzzan. Dalam ayat Quran itu, ghuzzan itu dia nak ayat mufrad, dianya ialah ghazin. Itu jamak, ayatnya perkataan jamak. Hum darajat, maknanya lahum darajat, mereka mendapat
banyak darjat. Mereka mempunyai banyak darjat. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan mendirikan sembahyang, seterusnya seperti yang kita terjemah tadi dah. Jadi Allah jamin untuk memasukkan dia ke dalam syurga, sama ada dia berjihad fi sabilillah ataupun duduk di negeri yang dia dilahirkan di situ, masuk syurga. Maknanya sebab masuk syurga ni apabila seseorang itu beriman, dia masuk syurga lah. Dia tidak kata sini masuk syurga dulu ke, tanpa hisab. Dia tidak kata, dia kata masuk syurga saja. Itu jaminan. Kalau dia ada dosa ke apa pun, masuk syurga juga. Boleh jadi dosa-dosa dia tu membuatkan dia tu masuk ke dalam neraka dulu, boleh jadi, tapi akhirnya masuk syurga juga. Jadi sahabat-sahabat kata, wahai Rasulullah, bolehkah kita berikan berita gembira ni kepada orang ramai biar suka belaka? Nabi SAW pun kata, hak tu seperkara bahawa syurga ni dia banyak darjat pula. Jadi dalam syurga ni ada 100 darjat yang disediakan untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Jadi kalau mati lagu tu tidak istimewa. Kalau mati sebagai mujahidin fisabilillah, hak tu hak istimewa. Bagi orang-orang yang berjuang fisabilillah ni ada 100 darjat dia. Hak mati tadi dia masuk dalam syurga gitu ya, tak ada ayat darjat-darjat apa. Hak ada darjat, hak ada pangkat. Sebab kita kalau dalam dunia ni ada pangkat lain dengan tak ada pangkat saja orang biasa gitu. Lain. Dari segi keistimewaan dia, dari segi pandangannya, dari segi penghormatan kepada dia tu, kemuliaan dia, lain. Jadi hak ni nak ayatnya ada kelebihan ni, hak berjihad fisabilillah. Satu-satu darjat tu antara 2 darjat lah, iaitu seperti mana antara langit dan bumi. Ada satu-satu darjat. Ini nak menceritakan tinggi. Tinggi itu. Mana darjat hak lagi tu, bagi dia mana darjat hak atas tu, tinggi jauh daripada hak bawah dia. Satu makna dia begitu. Begitu juga hak atas tu, ada lagi hak atas dia, tinggi lagi hak atas lagi. Satu makna dia begitu. Satu lagi makna dianya milik dia tu. Allah SWT bagi keistimewaan kepada dia memiliki seluruh langit dan bumi. Mana kalau dalam dunia ni kita nak tanah 2 ekar pun sibuk dah. Sibuk dah. Balah lah gitu gini lah. Ni boleh mana seluruh langit dan bumi. Hak kita. Jadi kalau lagu tu nak agak dia hak dunia ni. Lepas tu kalau boleh pun tidak yang kekal. Kalau boleh pun tidak kekal. Tapi hak ni kekal. Fa idza sa'altumullah, kalau kamu minta dengan Allah, mintalah firdaus. Kerana firdaus itu, syurga firdaus itu adalah yang paling istimewa dan paling tinggi. Urahu, saya rasa, kata perawi ini, dia berkata, wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya adalah arash ar-rahman. Di atasnya adalah arash ar-rahman. Dan daripada ni minhu ni bukan balik dhamir itu kepada arsyur rahman, tetapi minhu tu minal firdaus, balik kepada firdaus. Daripada syurga firdaus itulah mengalirnya sungai-sungai di dalam syurga. Sungai mimma in ghairi asin, dan sungai daripada susu, sungai daripada madu, sungai daripada arak yang disebutkan dalam Quran itu 4 sungai. Situlah punca dia. Mari situlah daripada firdaus itu. Maknanya dia adalah punca kesuburan, kemakmuran lah. Isyarat sungai itu maknanya isyarat kepada punca kemakmuran, kesuburan. Seperti kalau dalam dunia ni kawasan-kawasan yang dekat dengan sungai, negeri-negerinya banyak sungai, maknanya dia subur lah tanaman dia gitu. Tapi hak ni dia nak ayat lebih lagi daripada itu. Mana punca kesenangan, kemewahan dalam syurga tu situ. Jadi makna kalau kita dapat punca tu, lebih-lebih lagi lah. Berkata Muhammad bin Fulayh, sebagai beriwayatkan daripada ayahnya, wa fawqahu arsyur rahman. Jadi Imam Bukhari buat mari hak ni dia nak ayatnya. Hak ni hak dia riwayat tadi, Yahya bin Saleh beriwayatkan daripada Fulayh dengan syak, urahu qal, mana dengan syak, saya rasa dia kata, yang ni perawi tu kata, yang ni Fulayh tu, dalam riwayat dia tu kata wa fawqahu arsyur rahman, dengan syak begitu. Tapi dalam riwayat Muhammad
anak dia sendiri, dia kata wa fawqahu arsyur rahman, dengan tidak ada syak itu, yang dengan tidak ada urahu, saya rasa, tak ada saya rasa, saya fikir itu tak ada itu. Tetapi dia terus berkata qala wa fawqahu arsyur rahman, begitu dia berkata, yakni Nabi SAW kata di atas daripada syurga tu adalah arash ar-rahman, adalah arash ar-rahman. Jadi arash ar-rahman menjadi sebagai langitnya, arash ar-rahman menjadi sebagai langitnya. Dalam dunia ni, maknanya langit kita ni, hak ni sebenarnya apabila kiamat nanti akan jadi hancur belaka. Langit langit hak ni semua ni, bintang-bintang, matahari ke apa ni semua ni, bumi ni akan hancur belaka. Hak ni semua ni akan masuk dalam neraka. Ni sebab itulah orang panggil zon neraka ni, zon neraka. Pada malam Mi'raj Nabi SAW naik sakat Sidratul Muntaha, berhenti sekat tu. Hak atas tu zon syurga. Hak tu tidak terlibat. Maknanya kalau kiamat ke apa hancur belaka, tak ada tu. Tidak hancur. Syurga tu ada dan dia tetap ada tu. Jadi apa ni, langit dianya ialah arash ar-rahman. Adapun hak bawah daripada tu semua akan hancur, akan terlibat, dan semua ni akan jadi kawasan neraka belaka. Termasuk dunia ni. Termasuk bulan, termasuk matahari, gapo semua ni jauh lagi daripada kawasan syurga. Hak ni semua akan jadi neraka. Jadi hak tu maksudnya wa fawqahu arsyur rahman, bila dinaungi oleh arash ar-rahman, langit dia tu ialah arash ar-rahman, maknanya itu adalah tanda kedamaian dan keamanan, tidak terganggu oleh apa ni, kiamat apa yang pecah hancur habis tu. Mana tidak terkena hak tu. Seperti mana kalau langit ni, kalau kita kata payung lah, payung ni bila kita payung lindunglah daripada hujan, kita tak basah, kita tak kena apa-apa lah, selamat. Serupa juga kalau berteduh dengan arash ar-rahman, maknanya orang itu selamatlah daripada itu, isyarat kepada waktu, isyarat kepada terselamat daripada gangguan-gangguan. Dan begitu juga sifat-sifat rendah. Yang ni sifat-sifat rendah ni sifat-sifat duniawi, tidak ada di situ. Apa maknanya? Maknanya orang tidak mati di situ, orang boleh makan dan tidak sakit perut di situ, tak ada perkara-perkara yang tidak molek. Itu maknanya arsyur rahman. Itu makna berteduh di bawah arsyur rahman, makna dia mendapat rahmat dan nikmat yang luas. Berbeza dengan berteduh di bawah langit dunia ni, tak ada gapo. Oh ni lepas pada tu dia cerita pula hari ni Nabi SAW mimpi dua orang. Ini dalam Kitabul Janaiz dulu kita sudah jumpa dah ni riwayat ni, panjang riwayat. Cuma sini dia ambil ringkas. Jadi dia bawa saya naik pokok dan memasukkan saya ke dalam satu kawasan yang paling comel dan paling molek, paling istimewa. Tidak pernah saya melihat secantik itu, mana kawasan itu. Lepas tu malaikat tu berkata, dalam riwayat dalam Kitabul Janaiz dulu panjang dah, Nabi SAW tanya lah tiap-tiap satu yang dia tengok tu, dia ditunjukkan oleh dua orang malaikat tadi tu, ini gapo, ni gapo. Hak ni termasuk dah. Mereka berdua pun rayak, hak ni hak comel ni, ini adalah negeri ataupun kawasan orang-orang mati syahid. Maknanya istimewa lah orang-orang yang mati syahid ni, kawasan dia tu sangat comel, sangat indah. Lepas pada tu sepagi dan sepetang fi sabilillah wa qabu qausi ahadikum minal jannah. Maknanya seluas qabu qaus. Qabu qaus itu maknanya satu busar panah tu. Kita kata ini anak panah, gitu. Itu satu busar. Sepanjang itulah kita kata sepanjang ni. Ataupun setengah kata qaus ini maknanya kadar sehasta. Jadi anak panah tu dia bagi dua. Gini kan, dia lengkung tengah tu. Jadi satu lengkung tu itu qaus. Jadi dua lengkung tu itu yang dikata qausain, qabu qausain. Tiap-tiap satu tu qab. Maknanya sekadar mana tiap-tiap satu tu lebih kurang sehasta.
Ada pula ulama mengatakan Qabu Qaus ini adalah penggunaan muhawarah orang Arab. Kalau dia pergi ke sesuatu tempat, dia akan lempar anak panah dia sejauh mana yang mampu dilempar olehnya. Jadi bila anak panah dia jatuh situ, dia kira sekat itulah kawasan dia. Misalnya dia nak pergi buka tanah, kalau kita kata nak pergi buka tanah, jadi milik dia sekat mana? Milik dia sekat mana? Jadi selalu dilakukan kalau nak apa-apa lah, misal terutamanya masa tanah tadi, dia suruh lempar sejauh mana pergi. Jadi sejauh tu, itu yang dikatakan Qabu Qausain. Ikutlah kita pakai hak mana-mana pun, terutama kalau kita pakai hak paling pendek sekali, qadar tahasta, dia nak rayaknya nilai syurga tu. Kalau kita kata tanah dia qadar sahasta ni, nilai dia lebih baik lagi daripada dunia dan segala isinya. Hak tu nak ayatnya. Jadi kita benda ni Allah SWT buat banyak perkara nak suruh kita mudah faham. Nilai tanah ni, kalau hak tanah berih, kalau hak tanah hak tak ada rega lah, tak ada apa-apa tu murah benar hak tu. Puluh-puluh hektar pun berapa sangat kita kata. Tapi cuba kalau tempat-tempat yang mahal, ada bandar tengah-tengah bandar betul-betul tu. Sejekar, kira jekar. Kira jekar. Jekar tu pun berapa? Puluh ribu dah. Jadi mana ayat nilai dia. Kalau boleh maknanya seluruh langit dan bumi syurga tu, tak tahulah berapa kayanya. Ni ayat situ. Berapa mewahnya. Betapa luasnya kekuasaan dia tu. Milik dia tu. Fikir dirilah. Ni ayat gitu. Jadi sepagi di jalan Allah ataupun sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi dari segi ganjaran dia tu, Allah SWT beri tu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau kita dapat pun dunia ni semua dengan segala isi ni, lebih baik lagi hak tu. Ganjaran sepagi kita berada fi sabilillah, lebih baik lagi. Kalau orang yang duduk berjuang semua lagu mana? Tak tahu. Kalau sepagi saja tu sudah baik dari segi nilai dia. Kita duduk dapat dalam dunia ni sikit benar. Hak tu pun habis hayat kita duduk kerja tu untuk mendapat sikit tu. Bukan segala dunia kita dapat. Dengan sebab itulah peluang kepada orang-orang yang berjihad ini, orang-orang yang berjihad ni, kalau dia tu dapat peluang, memanglah istimewa benar. Pasal ni orang-orang yang diserang seperti negara Islam yang diserang sekarang ni di Iraq ke apa tu, tu peluang lah tu. Kalau betul niat molek lah, betul niat molek lah, insya-Allah lah mati syahid, insya-Allah lah begitu. Tapi pemerintah pun dia kena make molek lah. Jangan dia pura-pura bila naik sistem lain pula. Naik sistem apa-apalah sistem. Kita duduk perang dengan orang kafir, lepas tu naik kita pakai hak dia pula. Tak ada mana lagu tu. Kalau kerana itu kita berjuang kerana nak menegakkan kuasa molek, ada kuasa molek sosialis dia ke, ada kuasa molek demokrasi cara dia tu ke, ada kuasa molek begitu. Kalau lagu tu tak ada mana juga. Kalau mati tak kena gaya, mati saja tu. Jadi Allah SWT lah yang maha tahu hak tu hakikatnya. Tetapi dalam keadaan orang menceroboh kita, sekurang-kurangnya kalau tak ada apa pun dia negara Islam, maka itu sudah dikira berjihad dah tu, sekurang-kurangnya. Kalau kita tidak mengambil kira sistem yang berjalan, tak ambil kira ke mana-mana pun dia negara Islam. Jadi perlu dipertahankan. Jadi ni yang dikatakan darjat-darjat ni tidak sama ni. Darjat mujahidin fisabilillah tu tak sama tu sebab tadi lah. Kalau di zaman Nabi tentu dah sekali Nabi SAW nak menegakkan sistem lagu mana, orang-orang lagu mana yang berjual tu mana. Saya ingat sikit tadi ludah tak saya bunuh dah. Tengok tinggi kedudukan dia tu, jiwa dia tu. Jadi darjat dia tentu tinggi. Kemudian ni walaupun tidak setara tu, tetapi negara Islam diceroboh, kita nak jaga negara Islam, ada darjat juga tu. Mujahidin fisabilillah juga, cuma mungkin darjat dia tu tidak sama dengan darjat orang di zaman Nabi, di zaman sahabat dulu. Sebab bergantung kepada banyak faktor tadilah, bergantung kepada banyak perkara tadi.
Jadi hak lain-lain ni pun lebih kurang tu lah juga. Jadi nak ayatnya lebihnya syurga tu. Dan hak tu hak kekal. Kalau dalam dunia ni bagai tidak kekal. Bagai tidak kekal. Jadi seperti yang kita sebut tadi, hak tadi kan, wa fawqahu arsyur rahman, di bawah tu kalau kita nak sebut lagi dengan lebih detail lagi, panjanglah ceritanya. Jadi Allah SWT mari dalam dunia ni contoh-contoh sedikit daripada neraka. Hak neraka ada, dah hak sesuai dengan neraka ada dalam dunia. Sedikit daripada hak syurga, hak sesuai dengan syurga pun ada. Apabila dia mari sini, dia jadi seperti hak dalam dunia. Misalnya tanaman-tanaman gandum ke apa tu, dalam setengah-setengah riwayat kata mari daripada syurga. Hajarul Aswad dalam setengah-setengah riwayat mengatakan daripada syurga. Jadi hak ni apabila kiamat nanti dia akan balik ke tempat asal dia. Lagu mana balik kita tak tahu. Supaya orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, tempat dia sebenarnya bukan dalam dunia ni, iaitu tempat dia sebenarnya syurga. Jadi apabila dia mati, dia akan pergi ke sana. Allah SWT tahu bagaimana cara nak memindahkan tu. Kita tak boleh nak fikir tu. Begitu juga neraka. Misalnya api yang kita duduk guna dalam, dia ambil daripada neraka tu. Akan datang benda ni akan bergabung dengan neraka. Lepas pada tu hak jahat, hak tidak beriman, dia tidak sesuai dengan syurga, dia sesuai dengan neraka. Dengan sebab tu dia tidak naik, dia tidak melepasi alam ni. Hak tu yang kata dia terlekat di alam ni. Thumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin itu maksudnya neraka lah, mana tidak naik. Jadi sebab apa? Sebab dia sesuai dengan kawasan ni, dia tidak boleh melepasi kawasan ni. Dia tidak layak duduk di bawah arsyur rahman. Itu maknanya dia ada munasabah kesesuaian tu. Mana keadaan yang sesuai dengan syurga, atau bahan-bahan daripada syurga asalnya, atau bahan-bahan daripada neraka, dan perkara-perkara yang sesuai dengan neraka ada dalam dunia. Bagi orang-orang yang Allah SWT tunjuk pada dia, memang dia nampak dah waktu tu. Sebab itu dia takut nak buat benda maksiat ke apa, pasal maksiat tu neraka akibat dia. Jadi dia nampak dah tak sih. Lepas tu benda molek apa dia kejar sangat nampak, seseolahnya dia nampak dah syurga tu. Hak tu syurga dah lah tu. Yang ni perkara yang membawa dia kepada syurga. Syurga dah lah tu. Baiklah. Jadi nak boleh berasa benda-benda begitu, iaitu apabila kita baca, mengaji dulu, barulah timbul tu, sedikit demi sedikit timbul tu. Mana kesedaran tentang apa yang dikatakan jihad, apa yang dikatakan nilai hidup ni, nilai hidup dunia ni setara mana. Setara ni je rupanya di sisi Allah, berbanding dengan kerajaan dia yang luas, sangat luas itu. Jadi seperti kalau kita kata katok berapa lah baru duduk dalam dunia ni, sebab kita berasa luas dah. Gitu. Padahalnya bumi Allah SWT untuk dihuni ni untuk luas sangat. Jadi dalam dunia ni untuk sementara, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, untuk sementara saja, sebagai tempat tinggal sementara saja. Tempat tinggal yang sebenarnya ialah syurga. Jadi syurga tu lagu ni sifat dia. Lepas pada tu dia mari pula. Waktu syurga dari segi tanah dia, nilai dia tu, jarak dia luas, setara tu berapa nilai dia. Nilainya lebih mahal lagi daripada dunia dan segala isinya. Lepas tu nak ayat hak dalam syurga tu gap dia pula. Itulah Imam Bukhari buat babul huril ain. Al-huril ain, bidadari pula. Sebab manusia ni dia naknya dalam hidup ni gap dia. Tu nak tanah, nak tak mati, sedap, mewah hidup, rumah besar, milik besar, luas milik dia. Nak perempuan, tu sekitar tu ya sebenarnya. Jadi Allah SWT beri hak tu. Hak tu memang kehendak manusia. Kalau orang perempuan sebaliknya, dia nak kepada lelaki, dia nak kepada kemewahan, dia nak kepada milik yang banyak luas. Nak hak tu Allah SWT sediakan hak tu. Jadi sebab itu dia mari pula al-huril ain, bidadari. Pokoknya pada sekat itulah malam ni. Wallahu a'lam.